Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan paling luar biasa terbaik yang kita tunggu-tunggu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita yang ke-10. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil, sampaikan keputusan ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia dan pastinya mengejutkan juga termasuklah Parti Gabungan Pembangkang Perikatan Nasional. Dengan ini Anwar Ibrahim kata beliau mempertimbang untuk menyaman Goldman Sachs berkaitan dengan penyelesaian 1M. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata beliau mungkin mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Goldman Sachs Group Inc. berhubung peranan syarikat tersebut dalam skandal berbilion dolar melibatkan 1MDB. Menurut temu bual dengan CNBC, kerajaan menimbang beberapa pilihan. Selain rundingan dengan firma Wall Street itu, kata Anwar kepada Martin Chong dari CNBC, setakat ini, bank tersebut tidak terlalu memberi kerjasama, kata Anwar lagi. Jadi tentu saja ada perbincangan mengenai perkara tersebut. Terdapat laluan lain boleh diambil. Saya tidak menolak kemungkinan untuk meneruskan dengan tuntutan undang-undang, katanya dalam temu bual tersebut, yang sebahagian petikan disiarkan hari ini. Namun kata Anwar, isu tersebut adalah kompleks dan tindakan undang-undang di Amerika Syarikat membabitkan kos yang tinggi bagi kerajaan. Tetapi ada anda mencuri daripada rakyat, saya perlu mendapatkannya semula, kata Anwar Ibrahim lagi. 1MDB menjadi tumpuan skandal berbilion dolar yang mencetus siasatan di Asia, di Amerika Syarikat dan Eropah. Pada tahun 2020, Goldman Sachs mengakui peranannya dalam kes rasuah asing terbesar dalam sejarah penguatkuasaan Amerika Syarikat dengan mencapai beberapa penyelesaian antarabangsa bernilai berbilion dolar untuk mengakhiri siasatan berkaitan pengumpulan dana bagi 1MDB. Pada Januari, Anwar menuntut Bank Amerika Syarikat itu menghormati penyelesaian pada tahun 2020 dengan pentadbiran sebelum ini atas peranan pengumpulan dana sebanyak US dollar 6.5 bilion pada tahun 2012 dan 2013 bagi 1MDB. Beliau kemudiannya berkata, perjanjian yang dicapai oleh pentadbiran terdahulu dengan Goldman Sachs adalah terlalu ringan dan beliau sedang menilai semula perkara tersebut. Penyelesaian yang diumumkan oleh pentadbiran terdahulu 3 tahun lalu memerlukan Goldman Sachs membayar US dollar 2.5 bilion sambil menjamin pemulangan semula harta 1MDB bernilai US dollar 1.4 bilion yang dirampas oleh pihak berkuasa di seluruh dunia. Sebagai balasan, kerajaan Malaysia menggugurkan tuduhan terhadap bank tersebut. Goldman juga perlu membuat pembayaran interim sebanyak US dollar 250 juta. Jika Malaysia tidak menerima sekurang-kurangnya US dollar 500 juta dalam harta dan hasil menjelang Ogos 2022 menurut bank tersebut. Bagaimanapun, kedua-dua pihak berbeza pendapat mengenai sama ada Putrajaya telah menerima US dollar 500 juta hasil kutipan menjelang tarikh akhir Ogos, kata Goldman Sachs dalam satu pernyataan tahun lalu. Mengapa saya perlu menghukum rakyat Malaysia dengan membuat pembayaran keuntungan yang besar yang dibuat oleh mereka? Kata Anwar dalam temu bual itu merujuk kepada Goldman Sachs. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan yang memang kita dah tunggu-tunggu sejak dulu lagi, yang patutnya diambil keputusan oleh pemerintahan-pemerintahan yang berkaitan. Dengan penyelesaian 1MDB, Anwar timbang saman Goldman Sachs, ini satu perkara yang memang penegasan untuk semua orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam isu skandal keuangan terbesar dunia ini, yaitu melibatkan penyelesaian 1MDB. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas sudah lama bertahan dan tidak menyampaikan titah, akhirnya Sultan Selangor tampil
menyampaikan titah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Sultan Selangor bertitah, cukuplah berpolitik, beta dah penat dengar. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah, menitahkan agar semua wakil rakyat di negeri itu berhenti bermain politik. Sebaliknya, Baginda bertitah agar mereka memberi tumpuan dalam menyelesaikan masalah rakyat, termasuk usaha memulihkan semula ekonomi di negeri itu. Cukup-cukuplah kita berpolitik, rakyat dah penat, beta pun dah penat dengar titah Baginda Sultan. Bangunlah ahli-ahli yang berhormat semua. Fikirkanlah masa depan negeri, negara dan masa depan anak cucu kita. Jadikan negara Selangor hebat semula, seperti mana pada zaman kegemilangan negeri Selangor tidak berapa lama dahulu titah Baginda. Sultan Syarafuddin bertitah demikian ketika istiadat pelantikan Menteri Besar Selangor dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri Selangor Exco di Istana Alam Shah Klang hari ini. Baginda bertitah, kerajaan perlu menitik beratkan aspek kelancaran dan kelicinan dalam pengurusan pentadbiran dengan mengurangkan aspek birokrasi yang boleh menyusahkan serta membebankan rakyat yang berurusan dengan kerajaan. Rakyat pula perlu sentiasa didahulukan, diutamakan dan dibela dalam segala aspek pembangunan dan pentadbiran kerajaan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, rakyat telah memilih ahli-ahli yang berhormat bagi mentadbir negara dan negeri-negeri dengan harapan agar pemimpin yang dipilih ini mengutamakan agenda kemakmuran rakyat agar kekayaan negara dapat dinikmati bersama dan rakyat dapat hidup dengan selesa makmur sehingga ke generasi akan datang. Oleh itu, keperluan asas rakyat, pemulihan ekonomi rakyat dan kos sara hidup perlu sentiasa dititik beratkan agar mereka tidak terus dibebani dengan kemelisatan ekonomi yang begitu mencabar sekarang ini, titah Baginda Sultan Selangor. Sultan Syarafuddin bertitah adalah menjadi keutamaan Baginda agar kerajaan negeri turut menyelesaikan masalah banjir yang sering melanda negeri Selangor dengan mengemukakan rancangan jangka pendek, panjang dan sederhana. Apalah gunanya kita berbangga dengan pencapaian kemajuan ekonomi yang pesat, serta status negeri kaya, serta kejayaan mencatat KDNK tertinggi di Malaysia, seandainya masalah keperluan asas rakyat pun tidak mampu diuruskan dengan baik, titah Baginda. Selain itu, titah Baginda, sejak kebelakangan ini Selangor mula ketinggalan dari segi pelaburan dan nilai ekspor barangan berbanding Pulau Pinang, Johor, malah Sarawak. Kejatuhan ini mungkin tanpa kita sedari dan kita lihat gagal untuk segera mengatasinya. Ahli-ahli yang berhormat perlu sedar dengan fakta dan realiti ini. Satu tindakan segera perlu diambil bagi mengelakkan ia daripada terus menjejaskan reputasi negeri Selangor sebagai penyumbang utama ekonomi Malaysia. Beta menaruh harapan yang tinggi untuk ahli-ahli yang berhormat sekalian bagi memberi perkhidmatan yang cemerlang dengan turun ke padang bagi melihat sendiri keadaan pembangunan yang dirancang dan sedang berjalan, titah Baginda lagi. Kita sebagai rakyat yang ada di Malaysia, bukan sekadar di Selangor sahaja sebenarnya, kita pun mahu di seluruh negeri-negeri yang ada di Malaysia, cukup-cukuplah berpolitik. Rakyat dah penat melihat politik. Bermula daripada langkah Sheraton sampailah sekarang, seakan-akan politik Malaysia tak pernah reda, tak pernah berhenti pergolakannya. Jadi apa kata, selepas kempen, pada waktu kempen, berhabis-habisanlah berkempen dan berpolitik. Habis dan selesai kempen, apa kata? Semua ahli-ahli parlimen, semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, tak perlulah berpolitik lagi. Jalankan tugas anda dengan sebaiknya. Kami dah memilih anda. Jadi, apalagi? Pergi kerja, buat kerja. Jangan berpolitik sahaja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini satu lagi pendedahan yang paling panas
yang menggemparkan seluruh rakyat Malaysia. Kali ini datang daripada titah Sultan Selangor sendiri. Lama Baginda mendiamkan diri, lama Baginda tidak bersuara dan tidak bertitah. Akhirnya Baginda Sultan Selangor bertitah, dan pastinya perlu diambil iktibar oleh semua parti politik yang ada di Malaysia. Apakah titah Baginda? Baginda Sultan Selangor kata, bertitah, jangan ingat sudah popular boleh perlekeh sesiapa saja. Kita tidak berapa dapat memastikan siapa yang Baginda maksudkan ini. Yang mana sudah popular boleh perlekeh sesiapa saja. Baginda mengingatkan kepada semua orang, jangan ingat sudah popular, boleh pula perlekeh sesiapa saja. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, hari ini menggesa semua ahli politik berhenti daripada amalan mencaci dan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Sebaliknya, titah Baginda, tumpuan perlu diberikan kepada usaha memajukan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Menurut Sultan Sharafuddin, tindakan ahli politik yang menggunakan kata-kata kesat lagi biadab menunjukkan ketika ini perasaan hormat mereka kepada institusi diraja semakin terhakis. Sikap biadab mereka ini telah melangkaui batas-batas dan nilai kepribadian orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara titah Baginda. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak memperlekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing. Malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampaui batas titah Baginda. Kemana hilangnya budi bahasa? Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapapun khususnya di kalangan khalayak ramai titah Baginda. Sultan Sharafuddin bertitah demikian pada majlis mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Selangor dan anggota Exco Kerajaan Negeri di Istana Alam Shah, Kelang hari ini. Adun Sungai Tua Amiruddin Syari hari ini diperkenankan oleh Sultan Sharafuddin untuk dilantik semula sebagai Menteri Besar Selangor buat penggal kedua. Peliharalah adab dan susila kita. Apatah lagi apabila kita bertandang ke negeri atau rumah orang titah Sultan Sharafuddin lagi. Pada 18 Julai lalu, Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknor didakwa di Mahkamah Session Selayang atas satu pertuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung pelantikan Amiruddin. Jauhi amalan rasuah, ahli jawatan kuasa PAS pusat itu berkata demikian semasa menghadiri ceramah politik di Stadium Selayang, Selangor. Sanusi mendakwa seorang sultan yang hebat tidak akan melantik orang seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar. Selain menganggap Amiruddin sebagai cokia, Sanusi juga menggelar naib Presiden PKR itu sebagai inci pun tak berapa nak cukup. Ia mendorong pelbagai pihak termasuk ahli Dewan Diraja Selangor membuat laporan polis dan menggesa tindakan diambil ke atas Sanusi. Sanusi juga berdepan satu lagi pertuduhan membabitkan institusi diraja apabila dia didakwa mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu penubuhan kerajaan perpaduan. Dia didakwa mengeluarkan kenyataan menghina yang di Pertuan Agong apabila mempertikai penubuhan kerajaan perpaduan yang kononnya tidak dititahkan Seri Paduka Baginda. Sanusi, 48 tahun, mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan berkenaan. Sultan Sharafuddin turut bertitah, semua wakil rakyat perlu menjaga integriti masing-masing dan hal itu sudah diperingatkan oleh Baginda berkali-kali. Pun begitu titahnya, ia perlu ditekankan sekali lagi agar ia tiada perbuatan yang tidak diingini berulang. Jauhilah diri dari segala perbuatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa bagi kepentingan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu semasa melaksanakan tugas mentadbir negeri
titah Baginda Sultan Selangor lagi. Yang menariknya dalam titah Baginda ini ialah peliharalah adab dan susila kita. Apatah lagi apabila kita bertandang ke negeri orang atau rumah orang, titah Sultan Syarafuddin. Saudara-saudara sekalian, kemana hilangnya budi bahasa? Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapapun, khususnya di khalayak ramai, kata atau titah Sultan Selangor. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahwa kita cukup populer di kalangan rakyat sehingga bertindak memperlekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing, malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampaui batas titah Sultan Selangor. Pada 18 Julai lalu, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor didakwa di Mahkamah Sessions Selayang atas satu pertuduhan mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung pelantikan Amiruddin. Sanusi mendakwa seseorang sultan yang hebat tidak akan melantik orang seperti Amiruddin sebagai Menteri Besar. Selain menganggap Amiruddin sebagai cokia, Sanusi juga menggelar naib Presiden PKR itu sebagai inci pun tak berapa nak cukup. Ia mendorong pelbagai pihak dan yang paling mengejutkan kita, termasuklah ahli Dewan Diraja Selangor, membuat laporan polis dan menggesa tindakan diambil ke atas Sanusi. Sanusi berdepan satu lagi pertuduhan membabitkan institusi diraja apabila dia didakwa mengeluarkan kata-kata menghasut berhubung isu penubuhan kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu kejutan luar biasa daripada anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yaitu Nurul Izzah. Lama tak bercakap, lama tak muncul, bahkan tidak dicalonkan dalam pilihan raya PRN 2023 yang lepas. Dan disangkakan, ramai menyangka bahwa Nurul Izzah mungkin akan dicalonkan di Dewan Undangan Negeri di Pulau Pinang ataupun di Selangor atau Negeri Sembilan. Namun demikian, apa yang berlaku, tidak dicalonkan. Kenapa? Mungkin beliau memerlukan masa rehat kerana kita tahu beliau baru saja melahirkan cahaya mata beberapa bulan tahun lepas kalau saya tak silap, dan mungkin ini waktunya untuk muhasabah diri. Walau bagaimanapun, kita memang menanti apa yang mahu dikatakan atau apa ulasan komen daripada Nurul Izzah apabila PRN selesai. Sebab kita tahu Nurul Izzah mempunyai aura yang sama seperti bapaknya, yaitu Anwar Ibrahim. Beliau mempunyai kredibiliti, aura dan integriti yang hampir sama seperti Anwar Ibrahim. Dan saya tidak hairan dan saya pun tak akan terkejut kalau satu hari nanti Nurul Izzah boleh menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia. Dan kita akan berbangga kalau itu yang berlaku, kerana kita juga meyakini bahawa wanita boleh membawa Malaysia satu tingkat lebih maju lagi. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar baru-baru ini menyarankan kerajaan agar segera menambah baik komunikasi kerajaan dalam menyampaikan maklumat kepada rakyat. Sesuai dengan kebimbangan Nurul Izzah, aspek komunikasi adalah perkara nombor satu perlu segera dirombak. Ini amat diperlukan menurut Sabudin.com. Katanya, perkara itu perlu dilakukan selain untuk mendepani serta melawan politik ekstremisme dan rasuah yang terus menyengat. Ia juga perlu dalam usaha untuk melaksana agenda reformasi, memastikan ekonomi rakyat bertambah baik, mendekati dan menjiwai anak muda serta pengundi wanita, kata Nurul Izzah. Saya menyertai chorus desakan agar agensi komunikasi kerajaan diperkukuh supaya inisiatif kejayaan dan usaha murni kerajaan perpaduan sampai terus kepada rakyat. Jangan lupa,
Pertarungan akan tiba lagi nanti, maka usaha memenangi hati dan mendengar denyut jantung rakyat harus berjalan terus, katanya dalam catatan di Instagram. Sebagaimana banyak pihak sudah bercakap bahwa antara punca keputusan tidak memberangsangkan dicapai PHBN dalam PRN baru-baru ini adalah kelemahan komunikasi, penerangan dan penyampaian maklumat kepada rakyat. Nurul Izzah juga nampaknya sadar hakikat tersebut. Seiring dengan saranan serta kesedaran Nurul Izzah ini, saya ingin berkongsi pengalaman yang tanpa sengaja saya lalui sehari sebelum pengundian PRN baru-baru ini. Ketika menghadiri sebuah jamuan di rumah seorang kenalan pada Jumat malam 11 Ogos lalu, sekumpulan orang antara 6 atau 7 orang yang duduk semeja dengan saya berbual-bual tentang pengundian yang akan berlangsung pada esok harinya. Seorang daripada mereka berkata, harapannya ialah mahu melihat keputusan PRN itu nanti mampu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Mereka yang lain yang mendengar kata-kata itu nampaknya bersetuju dengan perkara itu dan mengangguk-angguk sambil menikmati makanan yang dihidangkan. Saya kemudian menyampuk dengan mengatakan PRN ini hanya pilihan raya peringkat negeri dan tidak mungkin atau tidak mampu menukar kedudukan kerajaan di kerajaan pusat atau peringkat pusat, biar apa sekalipun keputusannya. Seorang yang lain pula berkata, masalah utama PH ialah mereka tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa, dan itulah sebabnya pertukaran kerajaan begitu diperlukan. Ketika itu, saya tidak membalas panjang, cuma berkata, banyak sebenarnya yang dilakukan kerajaan. Walaupun panjang lagi perbualan di meja makan selepas itu, tetapi kata-kata PH tidak ternampak berbuat apa-apa sejak 8 bulan memegang kuasa amat membekas dalam fikiran saya. Diikuti pula sepanjang di meja makan itu, kegairahan mereka berbual akhirnya melihat kerajaan perpaduan dijatuhkan begitu bersemarak sekali. Sejak itu, saya sering berpikir, kenapa masih ada yang sampai tidak nampak apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk rakyat sejak 8 bulan lalu? Apakah mereka memang sedia membenci PH atau Anwar, lalu menutup mata dan telinga kepada apa juga maklumat yang diterima? Apapun keadaannya yang nyata, inilah satu petanda lemahnya komunikasi dan sistem penyampaian maklumat daripada kerajaan kepada rakyat. Kalau maklumat sampai kepada mereka, tidak mungkin ada seseorang yang waras, akal dan berakal tergamak untuk berkata, PH tidak nampak berbuat apa-apa secara terbuka, walhal banyak sekali kebaikan di depan mata telah dilakukan oleh kerajaan perpaduan ini. Sama ada mereka membenci PH, tidak menonton televisyen, tidak membaca akhbar atau tidak memiliki akaun media sosial, sepatutnya mesti ada kaedah bagaimana sesuatu maklumat dan kebaikan kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat. Jika maklumat tentang tarik puasa atau hari raya boleh sampai kepada rakyat, tak kira walau di mana mereka berada, tidak ada sebab kebaikan kerajaan atau jawapan kepada fitnah-fitnah tidak boleh disampaikan. Bukankah kerajaan ada pelbagai saluran media, daripada televisyen, radio, akhbar, portal berita, media sosial, dan pelbagai lagi. Selain itu, ada pula pelbagai jentera parti berkaitan komunikasi dan penerangan, di mana semua itu dalam membantu kerajaan. Ringkas cerita, susulan serangan berpenjangan kepada kerajaan perpaduan sejak 8 bulan lalu diikuti keputusan PRN 6 negeri baru-baru ini, jika ia merupakan wake up call agar segera bangun dan berlari untuk bekerja, maka perubahan dan rombakan yang paling awal wajib dilakukan ialah berkaitan komunikasi, penyampaian maklumat dan menjawab segala macam fitnah yang bertebaran. Dalam konteks komunikasi tersebut, mereka yang sedia ada daripada yang berjawatan menteri, ketua agensi, ketua pengarah dan lain-lainnya, semua itu harus segera diperbaiki, ditukar, diganti atau dipecat, mengikut keperluan dan kesesuaian, asal Anwar dapat dielakkan daripada ditumbangkan.
Tanpa keberanian melakukan sesuatu yang drastik dan luar biasa, keputusan PRU 16 4 tahun lagi tidak akan jauh berbeza dengan PRN baru-baru ini. Ditulis oleh Sabudin Hussein 19 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.